Assalamualaikum dan salam hormat bersama saya Kado untuk berita Pak Kado. Kangar akibat menularkan video dirinya menghina pihak berkuasa dalam kumpulan sembang WhatsApp seorang remaja lelaki ditahan polis di kediamannya di Kuala Perlis malam. Ketua Polis Daerah Kangar Superintenden Wari Q berkata suspek berusia 17 tahun itu juga pelajar di sebuah kolej ditahan pada jam 5 pagi sebaik pihaknya menerima maklumat. Menurutnya sebelum itu rakaman video suspek mengeluarkan kenyataan jelik kepada anggota polis sedang melakukan rondaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP tular di media sosial. Remaja itu menularkan video berkenaan pada 3 petang kemarin di sebuah kumpulan sembang WhatsApp sebelum ia menjadi tular. Kesalahan dilakukan suspek sangat serius kerana dia turut mengeluarkan kata-kata kesat sekesat kertas pasir kepada anggota polis yang membuat pengumuman PKP di kawasan rumahnya. Wari berkata remaja terbabit kemudian dibebaskan dengan jaminan polis pada hari yang sama. Katanya kes disiasat mengikut Seksyen 509 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Setakat ini kita masih menunggu arahan dari Pejabat Timbalan Pendakwa Raya untuk tindakan lanjut. Kita juga mengingatkan orang awam agar tidak sewenang-wenangnya melakukan kesalahan sedemikian kerana ia boleh direkodkan sekaligus akan menjejaskan masa depan, apatah lagi remaja itu adalah pelajar, katanya. Ini yang Abang Jamil marah. Salah. Ini yang Pak Kaduk marah ni. Rakyat Malaysia ini tiada nilai menghormati pegawai polis dan tentera yang bertugas. Ini yang terbaru. Sebelum ini di Sabah dan Sarawak dan di Kuala Lumpur. Mereka mencabar kewibawaan pegawai polis dan tentera yang bertungkus lumus menjaga keamanan negara dari penyakit berjangkit. Akhirnya pegawai polis yang menjalankan perintah mungkin disoal siasat. Kita bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Kita pula yang kena. Semua media sudah melaporkan, media elektronik, media masa, media sosial. Takkan itu pun tak dapat maklumat tersebut. Nak kata tak ada handphone mustahil. Silap-silap ada 3 handphone. Korang ni hidup pada zaman batu ke ataupun duduk dalam gua? Ini sebenarnya tanggungjawab ibu bapa di rumah. Tolonglah beri nasihat kepada anak-anak. Sebab jika kita salah mendidik anak, orang akan cakap macam ketam mengajar anak dia makan mi ketam. Berita berikutnya. Seorang pengusaha sarang burung walet menjadi mangsa terbaru sindiket penipuan pinjaman yang tidak wujud membabitkan nilai kerugian sebanyak RM10,960. Ketua Polis Daerah Sibu, Assistant Commissioner Stanley Jonathan Ringgit berkata, mangsa lelaki berusia 38 tahun melayari laman sosial Facebook dan tertarik dengan iklan pinjaman atas talian sebanyak RM15,000 bagi tujuan pusingan modal perusahaan sarang burung walet yang diusahakannya. Mangsa kemudian menghantar pesanan ke akaun Facebook terbabit pada 24 Mac lalu dan selepas itu menerima pesanan ringkas yang mengatakan pinjamannya diluluskan. Bagaimanapun mangsa diminta untuk membuat pembayaran bagi proses kelulusan pinjaman terbabit, katanya. Dalam satu kenyataan hari ini, Stanley berkata tanpa was-was, pada 30 Mac lalu, mangsa membuat bayaran ke dalam akaun bank atas nama seseorang sebanyak RM760. Mangsa juga membuat pembayaran secara berperingkat iaitu sebanyak 4 kali pembayaran berjumlah RM10,200 bermula 31 Mac hingga 2 April lalu. Bagaimanapun, mangsa tersedar bahawa dirinya telah ditipu apabila diminta untuk membuat pembayaran berjumlah RM900 lagi. Berapa banyak kali pula dia nak pinjam? Kena tipu saja sudah dekat RM11,000. Agak pelik. Mungkin pinjaman itu berjumlah RM100,000 kot. Sebab itu dia tak kisah melaburkan hampir RM11,000. Ini sering berlaku kepada masyarakat kita. Bukan sahaja penduduk kampung, malah orang yang berpelajaran tinggi juga terperdaya. Terutama yang melibatkan custom, LHDN, polis. Mereka menyamar menjadi anggota kerajaan untuk mendapatkan akses akaun mangsa. Saya ingin menasihatkan pengguna, jika terdapat panggilan yang mencurigakan, jawablah dengan tenang dan menganjingkan mereka. Kita jangan menyalak, biar dia menyalak dalam telefon tersebut. Bila sudah menganjingkan mereka, cuba beri nasihat supaya mereka bertaubat nasuha. Ini petua dari orang yang muda. Nak ambil boleh, tak ambil pun tak mengapa. Seperti pepatah berkata, ambil yang jernih. Yang keruh itu teh susu. Lama sudah tidak mengetih. Saya Kaduk melaporkan untuk berita Pak Kaduk.